seluruh umat Islam insya-Allah. Jadi untuk malam ni seperti mana yang kita tahu giliran Long yang akan buat penyampaian, tapi seperti biasa insya-Allah Mak akan bacakan sikit doa. Mudah-mudahan doa yang Mak baca ni kita sama aminkan, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Okay, insya-Allah Mak baca doa daripada buku ni. Insya-Allah kita sama aminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa dawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ba'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah badan kami, terangilah hati kami, tetapkanlah iman kami, perbaikilah amal kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebaikan dan jauhkanlah kami dari kejahatan. Tunaikanlah hajat kami, baik hajat dalam agama, baik hajat dalam dunia dan juga akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhira wa zahiran wa batina wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihah wa adah. Ya Allah, kurniakanlah kami petunjuk untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW awal dan akhir, lahir dan batin, perkataan dan perbuatan, dalam taat dan dalam beribadah dan beramal soleh. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa syurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adnal jannata ma'al anbiya wa alaihimussalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami menurut hidupnya para ulama. Matikanlah kami sebagai matinya para syuhada. Bawalah kami pada hari kiamat dalam golongan para awliya dan masuklah kami ke syurga bersama-sama para nabi-nabi yang Engkau berikan kepada mereka keselamatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, janganlah kiranya Engkau tutup hati kami sudah Engkau beri petunjuk. Berilah kami rahmat pada sisimu. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemurah. Ya Tuhan kami, berilah kami petunjuk untuk mendapat kebajikan di dunia dan akhirat. Hindarkanlah kami dari azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Jadi insya-Allah sebelum kita mulakan, insya-Allah dah janji dengan Haris. Haris ada kan lo? Ya. Ada. Okey, nak panggil Haris buat persembahan. Boleh kan Haris? Boleh. Okey, tapi sebelum buat persembahan Haris tu Wan nak bagi satu pantun lah kat Haris ni. Biasalah sebelum cucu buat persembahan Wan buat satu pantun. Sedap tak kisahlah kan. Jadi pantun Wan bunyi ni. Sayangkan anak-anak, sayangkan anak-anak si jantung hati. Keluar mencari rezeki dari pagi. Persembahan Haris. Persembahan Haris yang kita nanti. Tajuknya pun Wan tak tahu lagi. Jadi Wan serah pada Haris lah. Wan pun tak tahu tajuk apa. Mana Haris ni? Jadi silakan Haris. Haris nak buat apa sebenarnya malam ni? Waalaikumsalam. Ada double. Kita makin tutup. Oh. Ada. Sibuk sekali. Kita nak buat persembahan juga. Panjat tu pun. Aku digema. Bergema. Telefon podek. Bukan ni Umi punya iPad.
Oh ya ke? Tak gemar dah kan? Ha. Suara Wan tak nampak. Wan tanya Haris nak buat persembahan apa malam ni? Pantun. Okey. Oh, suka pantun. Okey, silakan. Tak nampak muka dah. Haris kena. Okey. Ucaplah salam. Assalamualaikum. Comel sangatlah ucapkan salam. Assalamualaikum. Okey, cepat. Okey, boleh dah tu. Ucaplah. Tak tutup pun. Tak tutup pun. Dia pun tak boleh. Boleh. Tak boleh buka dah ni. Dengar dah suara Haris. Wan dengar. Muka tak nampak. Suara Wan dengar. Boleh dah. Okey, good. Ucaplah salam. Selamat datang. Ucaplah salam. Selamat datang. Kami memberi hadiah. Tanah Arab kering kontang. Di situ tempat kota Mekah. Hidup kita mestilah ceria. Berwajah ceria sepanjang waktu. Mengajarlah Ibrahim segala manusia. Mengenali Allah yang satu. Selesai makan hilanglah lelah. Hilang lelah senang badan. Abdul Muttalib datuk Rasulullah. Rasulullah datang petunjuk kebenaran. Duduk bersila membaca kitab. Terjatuh ranting terkena mata. Mendengar berita gembiralah Arab. Al-Amin datang selesai sengketa. Dapat ikan si ikan gelama. Datang Cina mengail labi. Surah Al-Alaq wahyu pertama. Tanda baginda seorang Nabi. Hidangkan juga ikan kelah. Ikan kelah sudah dibelah. Berputus asa tiada lelah. Itulah sifat Rasulullah. Suara indah terdengar lagi. Faham bahasa amat mengerti. Dakwah Rasul ada strategi. Sungguh pun lambat jalannya pasti. Tepi kubur ada madrasah. Madrasah cantik sangat megah. Sempatlah Rasul solat berjemaah. Gering Rasul kian bertambah. Bina madrasah sangatlah cermat. Sudahlah siap dapat dipakai. Keluar Nabi kepada umat. Khutbah terakhir dapat disampai. Kubur mayat cuaca cerah. Itulah masa sangat mustahil. Kepada Abu Bakar diberi amanah. Memimpin solat dalam masjid. Atas kubur cuaca sejuk. Membawa mayat dengan kereta. Jadilah Al-Quran sebagai petunjuk. Itulah jalan selesai sengketa. Orang berjasa jadi sebutan. Waktu hidup banyak berjasa. Bersatu umat terima kenyataan. Tinggal umat sedih semua. Ada lagi? Terima kasih. Oh, setakat tu je. Alhamdulillah. Kiranya kisah hidup Rasulullah lah ya yang membawa risalah Islam. Ya, Haris? Haris tak tahu. Haris buat sendiri ke? Ambil kat mana? Walid kalau free. Petang tadi. Oh, Walid buat kan? Ialah kisah hidup Rasulullah lah. Daripada mula sampai Rasulullah bawa risalah Islam sehingga Rasulullah wafat kan?
Gering Acu tanya, gering tu apa? Acu kata. Tahu? Acu cakap kat Haris, gering apa? Gering tu sakit, Haris. Apa? Tapi untuk orang yang bukan orang biasa-biasa lah, Terhormat orang lah. yang terhormat lah. Macam Sultan, Rasulullah. Kita guna gering. Kalau orang biasa, rakyat biasa kita guna sakit. Faham? Faham? Alhamdulillah. Terima kasih Haris. Buan pun nak bagi pantun 2 kerat. Guna ikan juga kebetulan lah. Buan fikir pasal ikan tadi. Buan fikir ikan you, ikan kelah. I love you, muah muah muah. Biasalah memang. Setiap minggu kan kita cakap yang tu ada orang yang ubah atas je. Tapi hari ni Buan terfikir nak buat ikan you, ikan kelah. Tiba Haris pun ada ikan kelah. Buan tergelak lah. Okey, jazakallah khairan katsira Haris. Minggu depan, 2 minggu lagi kita akan minta siapa ya? Giliran Wafa kot. Boleh Wafa? Nanti beritahu dia. Ada boleh. Dia kuarantin. Betul dia tak ada kat dekat kan? Orang ada. Oh ya ke? Wafa tengah kuarantin dalam bilik. Yalah insya-Allah. Okey Haris. Haris terima kasih banyak ya Haris. Bagus Haris. Nanti Haris boleh reka sendiri pantun. Wan satu rangkap je. Haris banyak rangkap pantun yang Haris bagi. Okey alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Jadi untuk malam ni insya-Allah kita terus pada agenda kita seterusnya iaitu sambung tarbiyat aulad yang akan disampaikan oleh Long insya-Allah. Tapi sebagai sikitlah yang mak nak kita dah lalui tarbiyat aulad ni yang sekarang ni kita masuk dalam bab pendidikan pendidikan murabi atau pendidikan ibu ayah. Tanggungjawab pendidikan ibu ayah kepada anak. Kita dah lalui yang fasa pertama. Fasa pertama dulu ialah tanggungjawab keimanan kan. Kita dah cover. Jadi Long sambung yang kakak dah mula 2 minggu lepas. Fasal yang kedua iaitu tanggungjawab pendidikan moral. Mana kita nak tengok macam mana peranan ibu bapa dalam melaksanakan tanggungjawab pendidikan moral kepada anak-anak insya-Allah. Yang mana kakak dah sentuh sikit dulu yang tak silap mak satu sikap yang tak baik yang kita kena atasi kepada anak-anak ialah sikap suka berdusta tak silap kakak kan? Jadi maknanya malam ni Long akan sambung insya-Allah seterusnya sebab dan kita akan lihat macam mana Long akan olah kepada kita mudahkan cara sebab kita dah buat banyak teori. Jadi kalau malam ni kalau macam kita dapat buat macam mana dalam bentuk modul ke, dalam bentuk silibus ke untuk kita mungkin daripada pergaulan Long ke, Kak Long ke ataupun kita daripada pembacaan ke, jadi lebih mudahlah untuk kita nak melaksanakan tugas yang sangat berat bagi kita sebenarnya kan, sebab tugas mendidik ni sangat berat dan memang cita-cita kita untuk mendidik anak yang soleh dan solehah yang seperti mana yang digariskan dalam buku ni insya-Allah, dan juga kemampuan yang kita ada tu jurang dia sangat besar kan. Cita-cita tu matlamat kita nak tu sangat besar dan itu memang cita-cita kita. Maksud setiap ibu bapa bercita-cita macam tu. Tapi kemampuan pada diri seseorang tu tak samalah dan jurang tu akan jadi lebih besar kalau kita tak ada ilmu. Kalau kita tak pernah membincangkan ataupun kita tak merasai ini adalah satu tanggungjawab yang memang patut kita pikul sebelum kita bertemu dengan Allah untuk kebaikan anak kita. Sebab dalam mentarbiah anak ni, kalau kita lambat mentarbiah anak kita, yang lain, yang jahiliah akan mentarbiah dia. Dia tak sebut tarbiah lah kalau jahiliah tu. Tapi maksudnya dia akan dapat apa yang jahiliah membentukkan tanpa kita sedar. Dan ketika itu adalah sangat susah lah untuk kita kerana anak yang kita anggap kawan kita akan jadi lawan kita. Na'udzubillah. Jadi perkara itu kita sangat-sangat tak nak berlaku. Jadi walaupun kemampuan kita tak seberapa, tapi dengan apa yang kita ada sikit-sikit, contohnya kita tahu Quran sikit-sikit, kita tahu hadis sikit-sikit, kita tambahkan lagi ilmu. Dan kadang-kadang sampai satu peringkat kita sama belajar dengan anak kita. Dengan anak didik kita. Maksudnya kita belajar juga sebab kita bersemangat untuk mendidik dia, jadi kita pun tambah ilmu kita. Jadi kita macam buat 2 kerja dalam satu masa untuk diri kita dan untuk anak kita. Jadi insya-Allah pada malam ni
kita cuba tengok lagi apa yang buku, apa kitab Tabaratul Aulad ni nak cuba beritahu kepada pendidik bagaimana kita nak melaksanakan tanggungjawab dia dengan sebaik-baiknya. Wallahu alam. Jadi mak serahkan majlis ni pada Long. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki untuk istiqamah. Alhamdulillah istiqamah duduk dalam majlis yang kepentingannya kita tak dapat nafikan lah. Maksudnya tak dapat nafikan, dan erti kata lain, apa yang kita bincang setiap minggu ni adalah betul-betul satu benda yang asas. Kau boleh tak jangan kacau balik? Nak apa dia? Tak kencing pula. Minta tolong abang. Mana Umi? Mana Umi? Ya, jadi apa yang kita bincang pada setiap minggu ni alhamdulillah memang satu benda yang sangat asas, yang menjadi kepentingan ataupun menjadi satu benda yang wajib kita ketahui. Dan kalau kita tengok Riyadhus Shalihin, dia lebih menyentuh kepada apa yang perlu kita tahu, apa yang perlu kita ubah, apa yang perlu kita hayati secara sebagai seorang individu. Tetapi dengan penambahan modul ataupun penambahan perbincangan yang Mak cadangkan, kita ubah paradigma kita. Bukan semata-mata kita membincangkan sesuatu yang memberi manfaat kepada akhirat kita sebagai individu, tapi kita juga kena fikir lebih sikit. Fikir lebih sikit bagaimana untuk kita memberi kefahaman ataupun menyampaikan, transfer semula maklumat ataupun kefahaman kita, penghayatan kita kepada apa yang kita fahami tersebut kepada anak-anak ataupun generasi-generasi kita yang akan datang. Jadi memang bukan satu benda yang mudah, bukan satu benda yang kita kata automatik akan berlaku, tetapi sebab itulah kita kata kita memerlukan perbincangan, memerlukan pertukaran pandangan, pendapat, dan kita kata apa, dengan kita buat perbincangan ini, insya-Allah kita akan cuba memastikan dia bukan semata-mata teori lah. Mungkin kalau dari segi teori ni mungkin kita boleh baca, kita boleh dengar kan. Tetapi kadang-kadang kalau kita dengar saja tanpa di sana ada perbincangan, di sananya ada reflection, ataupun kita kata reflection ni dalam bahasa ni macam mana dia kata, nak kata reflection ni macam seolah-olah kita benda yang bentuk teori tu macam mana kita nak reflect dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak ada satu aktiviti macam tu, dia hanya akan kekal sebagai satu teori yang baik, tetapi kita tak mampu untuk laksanakan dalam kehidupan kita. Jadi insya-Allah dengan pada malam ni kita akan bincang sedikit tentang satu bahagian daripada kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang dikarang oleh Imam Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Dia ni sebenarnya tertutup muka surat berapa tu yang tengah mencari sambil dia bercakap ni. tak ni kita tak jumpa muka surat lagi. Okey. Sebab long pakai kitab yang Arab ni, jadi dia nak cari muka surat dia lain daripada kitab lain. Kitab 180 lebih saja ni. Okey, 180. Okey, jumpa dah. Okay, jadi alhamdulillah insya-Allah Long akan share sedikit slide lah yang Long buat supaya kita dapat nampak dengan lebih jelas intipati perbincangan kita pada malam ini, dan insya-Allah kita boleh sama-sama ambil manfaat, dan yang lebih diharapkan untuk mengambil manfaat adalah Long sendirilah. Sebab bagi Long benda ni bukan bercakap benda agama ni bukan benda yang best lah sebenarnya. Sebab tu Long tak suka cakap sangat. Sebab bila dia bercakap tu yang akan dipersoalkan adalah diri kita sendiri dulu. Bila kita cakap tanpa kita amal, maka kita punya
tanggungjawab depan Allah tu lebih besar sebenarnya. Jadi insya-Allah kita sama-sama kita present ni, sama-sama kita doakan supaya kita mampu untuk laksanakanlah dalam kehidupan kita. Jadi yang sebagai pendahuluan, kalau kita tengok isu ataupun masalah ataupun kita kata agenda dalam membentuk kepribadian generasi akan datang ataupun tanggungjawab untuk memastikan generasi akan datang memahami apa yang kita faham bukan satu benda yang kecil. Sebab itulah kalau tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 133 dalam ayat ni Allah Taala menceritakan tentang keadaan Nabi Yaqub ketika mana Bismillahirrahmanirrahim am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Adakah kamu menjadi penyaksi ketika mana datangnya kematian kepada Nabi Yaqub ni? Apa yang dia kata kepada anak dia? Ma ta'buduna min ba'di. Yang dirisaukan ketika mana nak menghadapi kematian bukan soal harta, bukan soal anak dia nak makan apa, anak dia nak kerja apa dan sebagainya, tetapi yang ditanyakan adalah apakah yang kamu akan sembah selepas pemergian aku. Lalu anak-anak dia mengatakan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi jawapan kepada soalan yang menjadi concern kepada Nabi Yaqub ini dijawab oleh anak-anak dia yang telah ditarbiah oleh Nabi Yaqub ketika mana kehidupan dia adalah kami akan menyembah Tuhan kamu, Tuhan sebelum kamu, iaitu Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, ilahan wahida, Tuhan yang maha satu, dan kepadanya kami menyerahkan segala urusan kami. Jadi kalau kita tengok perkara tarbiyah anak-anak ini bukan urusan semasa kita hidup je. Kita nak pastikan anak-anak kita ini ataupun generasi kita akan datang ni menghayati nilai ataupun value yang telah kita tanamkan dalam kehidupan mereka ini selepas kita mati. Mungkin kalau kita masih hidup lagi, kita boleh monitor dan anak-anak kita mungkin buat sesuatu perkara itu disebabkan oleh hormat kepada kita ataupun malu pada kita, kan? Tetapi kalau kita pergi dan anak kita masih mempertahankan value tersebut, maka ketika itu barulah kita boleh katakan kita telah berjaya untuk mentarbiah anak kita. Mana anak kita bukan buat sebabkan oleh kita, bukan disebabkan oleh malu ataupun sayang kepada kita. Kadang-kadang ada juga yang berlaku, dia buat tu kerana mungkin dia terlampau sayang dan tak sanggup melukakan hati ibu bapa dia, jadi dia buat benda itu, perkara tersebut. Sedangkan ianya bukan satu value yang betul-betul melekat di hati dia. Tapi bila mungkin ketika mana ibu bapa dah tiada, dia hilang ataupun dia akan tinggalkan perkara tersebut kerana benda tu bukan satu benda yang membekas ataupun yang membentuk jiwa dia. Jadi sebab itulah yang kita kata kejayaan sebenarnya adalah apabila kita tinggalkan anak-anak kita selepas kematian kita, maka ketika itu anak kita masih lagi melakukan amalan yang telah kita ajar ataupun nilai-nilai yang telah kita didik, maka itulah bahawa kita kata kita telah berjaya mendidik anak kita. Jadi yang ni sebenarnya long buat sebelum long tahu apa yang perlu long present. So dia macam lain sikitlah, maknanya ni lebih kepada perbincangan tentang apakah aspek-aspek yang perlu kita didik kepada dalam peribadi anak-anak kita. Kerana apa? Kerana seorang manusia ni dia terdiri daripada banyak sudut. Mungkin kalau kita fokus pada satu sudut semata-mata, dia akan pincang ataupun kurang daripada sudut yang lain. Maka ketika itu kita akan nampak dia mungkin excel dalam ataupun hebat dalam satu aspek tetapi sangat kurang daripada aspek yang lain. Sedangkan dalam Islam dia tak boleh macam tu. Sebab apa? Sebab Islam ni kita tahu bahawa Islam adalah agama yang syumul, agama yang lengkap dari segala aspek. Jadi kalau kita fokus contoh pada satu aspek semata-mata, meninggalkan aspek lain, mungkin kita akan mewujudkan seorang yang menjaga ibadah, fokus pada ibadah tetapi tidak menjaga hubungan sama manusia. Ataupun kalau kita jaga hubungan sama manusia, kita tunjukkan contoh yang baik bagaimana untuk menjaga hubungan sama manusia, tetapi dari segi ibadah mungkin kita tidak fokus ataupun kita tidak merancang, membentuk ibadah jiwa ubudiyah pada anak-anak kita,
maka mungkin dia jadi seorang yang baik dari segi hubungan dengan manusia, tetapi dia malas ataupun dia rasa macam yelah, kita faham lah kan, kadang-kadang kita rasa macam ada setengah orang tu dia sangat baik dari segi hubungan dengan sama manusia, tetapi kita nampak dia tidak bersungguh di dalam perkara ibadah. Jadi maknanya di situ ada kebincangan. Dia tidak begitu pendidikan Islam dia tak nak orang yang nampak bersungguh pada satu aspek tetapi melupakan aspek yang lain. Jadi kita sebagai seorang yang ada diberi kefahaman oleh Allah SWT, mungkin kita boleh reflect kan, mungkin kita sendiri boleh timbang diri kita dengan kita boleh tahu bahawa kita mungkin ada kelemahan di situ di sini. Tapi kalau orang yang dibentuk dalam neraca yang pincang ataupun nilai yang pincang, mungkin dia rasa dia dah sempurna, dia rasa dia dah lebih baik daripada orang lain. Tapi hakikatnya di sisi Allah SWT mungkin banyak kekurangan ataupun banyak kita panggil perkara sebenarnya yang bercanggah daripada nilai-nilai Islam. Jadi long terus pergi kepada apa yang sepatut kita bincang inilah. Ini yang mungkin kalau ada masa kita boleh bincang ni ataupun mungkin akan datanglah kot. Okey. Jadi pada malam ini sebenarnya kita akan bincang apakah 4 sifat mazmumah yang tersebar di kalangan anak-anak. Jadi sebelum ni kakak present kepada kita bagaimana untuk membentuk sifat muraqabah ataupun istilah dalam bahasa English ni dipanggil God conscious. Kita nak kena pastikan anak kita tu dalam setiap tindak tanduk dia merasa ataupun sedar bahawa Allah SWT itu melihat setiap pergerakan dia, setiap gerak hati dia, apa ada dalam fikiran dia itu diperhatikan oleh Allah SWT. Kalau kita berjaya membentuk perkara tersebut dalam jiwa anak-anak, maka kita akan dapati banyak aspek tarbiyah ataupun aspek pendidikan anak-anak ni akan boleh dimudahkan. Sebab tu dia kata kalau ikut pengarang kepada kitab ini, dia kata bagaimana untuk membentuk sifat muraqabatillah itu. Satu perkara yang paling besar yang menjadi concern ataupun menjadi keutamaan bagi salafus soleh. Kalau kita tengok dalam bagaimana Nabi SAW, contoh-contoh yang kakak bagi 2 minggu lepas ataupun 3 minggu lepas, tak ingat, tentang bagaimana amalan-amalan para salafus soleh ini di antaranya adalah dengan memberi penghayatan kepada zikir itu sendiri. Maknanya setiap kalimah zikir itu sepatutnya dia membentuk jiwa anak-anak tu supaya sedar bahawa Allah SWT memerhatikan dia. Sebagai contohnya yang tak ingat apa yang nama para ulama yang mendidik anak dia untuk sebut dalam setiap kali dia bangun tidur tengah malam ataupun sebelum tidur, tak ingat, dia sebut Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu muttali'un alayya. Walaupun kita kata dia satu kita panggil satu sebutan untuk menyedarkan jiwa dia, supaya dia sedar bahawa Allah SWT itu naziri, Allah melihat aku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Allahu muttali'un alayya, Allah melihat apa yang ada di sebalik jiwaku. So kita nampak lebih kurang sama je maksud dia. Tetapi bila diamalkan ataupun disebut berkali-kali, maka kanak-kanak itu akan menghayati perkara tersebut, akan melekat perkara tersebut dalam jiwa dia, dan ketika itu dia akan mudah untuk menerangkan perkara-perkara seterusnya. Okey, jadi tetapi kalau kita tengok, ianya tak semudah itu. Maknanya sifat muraqabatillah itu bukan satu benda yang mudah untuk kita pastikan ada dalam setiap jiwa anak-anak, sebab ianya macam kita sebutkanlah, maknanya gangguan ataupun halangan-halangan kepada pendidikan ataupun untuk memasukkan muraqabatillah dalam jiwa anak-anak itu banyak halangan dia. Maknanya halangan hawa nafsu, halangan daripada syaitan, halangan daripada sikap ibu bapa sendiri, halangan daripada orang sekeliling ataupun sahabat kepada kawan-kawan kepada anak-anak tersebut, maka akhirnya menyebabkan muraqabatillah itu tidak dapat kita bentuk dengan sempurna. Maka bila tidak ada ataupun adanya kecacatan kepada proses untuk membentuk sifat muraqabatillah kepada anak-anak ni, maka akan lahirlah 4 sifat mazmumah di kalangan anak-anak. Dan kalau kita tengok, sebenarnya adalah berpunca daripada disebabkan oleh ketiadaan ataupun ada kekurangan daripada pendidikan untuk memberikan anak tersebut penghayatan kepada kewujudan Allah ataupun
penglihatan Allah SWT kepada setiap tindak tanduk dia. Jadi kalau kita tengok, yang pertama adalah tidak bercakap benar. Yang kedua adalah mengambil hak orang lain. Yang ketiga bercakap kasar dan memaki hamun. Dan yang keempat adalah budaya bebas. Jadi semua ni adalah 4 sifat yang akan kalau kita tak kawal ataupun kalau kita tak berjaya dalam proses nak membentuk muraqabatillah, dia akan terbentuk 4 sikap ni. Sebab itulah kita kena pastikan. Mungkin kita kata kita tak mampu ataupun adanya halangan dalam nak membentuk sifat muraqabatillah. Jadi kita kena tengok pula, adakah simptom ni seolah-olahnya macam simptom kepada penyakit lah. Ada tak dia start untuk bercakap tidak benar? Adakah dia akan start mengambil hak orang lain? Maka kita dapati kat situ, ini adalah simptom-simptom bahawa dia kurang menghayati sifat muraqabatillah. Kalau kita ada proses nak menanamkan benda tersebut kepada anak lah. Kalau kita tak ada proses, maknanya kita tunggu je lah anak kita orang kata apa, mendapat simptom-simptom ni. Sebab apa? Sebab simptom ni adalah simptom kanak-kanak yang nak membesar dan tapi dalam sama tidak mampu lagi untuk menghayati sifat kebersamaan Allah SWT dalam tindak tanduk dia. Nanti kita akan tengok bagaimana proses dan contoh-contoh yang berlaku dalam kehidupan anak-anak kita. Okay, jadi kalau kita tengok, yang pertama adalah sifat untuk bercakap tidak benar ni, dia merupakan salah satu daripada sifat yang disebut oleh Nabi SAW sebagai salah satu sifat munafik. Kalau kita sedia maklum. Kalau kita dalam kata yang lain, munafik ni adalah orang yang ada istilahnya talam dua muka lah. Talam dua muka dalam istilah bahasa Arab, dalam istilah bahasa Melayu ni. Kalau istilah bahasa Arabnya, munafik ni dia ada 2 lubang. Sebab tu dia istilahnya macam memerang ataupun binatang yang buat satu lubang tapi dia ada lubang keluar yang lain. Itu dari segi bahasa dia. Jadi lubang untuk dia tipu orang tu, dia untuk dia keluar selamatkan diri dia adalah lubang dia panggil nafiqah. Nafiqah ni dia asal kataan munafik lah. Jadi lubang tempat dia keluar secara normal tu dipanggil qasi'ah. Dia lubang yang untuk dia keluar masuk secara biasa. Tapi untuk dia mengelakkan diri ataupun melarikan diri adalah dipanggil lubang nafiqah. Jadi dan arti kata lain, orang yang tidak bercakap benar ni dilabelkan terus oleh Allah SWT dan Nabi sebagai orang yang ada dua identiti. Jadi bila orang tu ada 2 identiti, maksud dan arti kata yang lain, dia akan kalau tidak dibendung ataupun tidak dicegah daripada awal, maka dia akan membesar sebagai seorang yang tidak jujur. Tidak jujur ni, kalau kita tengok dalam Arab, dalam istilah agama, jujur ni satu benda yang sangat besar. Tapi kalau Melayu sebenarnya jujur ni macam seolah-olah sifat tambahan. Kalau kita dengar jujur kan, dia seorang yang jujur. Contohnya kalau cakap Melayu, kita rasa macam oh bagus dia jujur. Macam soalannya jujur ni satu benda yang tambahan kepada sifat-sifat yang baik. Sedangkan dalam agama, jujur ni ataupun disebut dalam istilah Arab ni as-sidqu adalah sifat yang menjadi kita kata jantung kepada agama. As-sidqu. Sebab itulah kalau kita tengok dalam Al-Quran selalu disebut tentang as-sidqu ni, was-sadiqina was-sadiqat. Dan kita tengok bagaimana Sayyidina Abu Bakar martabat yang tinggi sebabkan sifat as-siddiq. Dan juga bagaimana Allah SWT ajar kita untuk doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin. Sebab apa? Sebab siddiq ni dia lebih tinggi daripada, kita pernah bincang tak silap belum ni, dia lebih tinggi daripada al-ikhlas. Maknanya sidqu ni dia apa yang ada di dalam dengan apa yang ada di luar tu sama. Dan berbezalah, maknanya dia berbeza daripada sifat munafik. Yang mana di dalam lain, luar lain. Jadi kalau kita tengok orang yang ada sifat as-sidqu ni, dia tidak akan ada sifat tidak akan ada sifat bercakap bohong ni. Dia akan sentiasa bercakap benar, sekalipun bercakap benar tersebut menyebabkan dia mendapat mudarat. Maksudnya sampai tahap macam itulah. Kenapa? Kerana orang yang ada sifat munafik, yang start bercakap tidak benar ni, dia akan membentuk satu lagi sikap lari daripada tanggungjawab dia. Maksudnya dia sentiasa menyalahkan orang lain di atas sebabkan dia tidak mampu untuk melaksanakan tanggungjawab dia dengan baik. Jadi sebab itulah kalau orang yang
asal pada kecil dia bercakap tidak benar. Tetapi benda tersebut dia akan menjadi satu habit, menjadi satu attitude, iaitu attitude yang Nabi sebut sebagai munafik. Jadi bila munafik ni, dalam arti kata lain, dia ada dua identiti. Jadi orang yang ada dua identiti ni sentiasa dia akan mencari jalan keluar untuk menyelamatkan diri dia berbanding dengan dia nak bersifat bertanggungjawab. Jadi sebab itulah kita kena sedar perkara tersebut pada peringkat awal supaya kita boleh bendung ataupun boleh halang perkara tersebut daripada ada dalam jiwa kita, diri kita dan juga daripada anak-anak kita. Jadi sebagai ibu bapa, kalau kita tengok Nabi SAW sendiri menghalang ataupun mencegah daripada ibu bapa ni berkata tidak benar sekalipun untuk bergurau, untuk memotivasikan anak-anak ataupun untuk mengubah anak-anak. Contohnya kalau kita sebut satu benda yang tipu. Contoh kita kata buat macam ni, nanti abah bagi macam ni. Tapi kemudian bila anak dah capai, kita pun tak ingat dah janji kita. Dan bila kita dituntut janji tersebut, kita kata itu saja je nak tengok, nak suruh tengok contohnya anak kita tu buat ke tak je. So kat situ kita dah tak bercakap benar dah. Dan anak kita akan kat situ akan terbentuk satu sikap bahawa boleh bercakap macam tu, ataupun boleh bercakap satu benda yang kita tak maksudkan di sebalik kata-kata kita. Sebab orang yang jujur ni, yang tak jujur ni, satu lagi dia akan bercakap ikut suka dia tanpa dia maksudkan kalimah tersebut. Dia berjanji ke, dia bercakap apa-apa pun, dia sekali-kali dia lupa apa yang dia cakap. Jadi kat situ adalah salah satu daripada sikap orang yang tidak jujur. Dia lupa apa janji dia lupa apa yang dia pernah ucapkan pada orang, disebabkan oleh dia mudah berkata-kata kerana dia tak maksudkan kata-kata dia. Jadi itu adalah satu benda yang dilarang oleh Nabi SAW, hatta dalam untuk memotivasikan anak-anak atau untuk mengubah anak-anak. Contoh kita kata senyap anak menangis, kita kata senyap-senyap nanti abah bagi coklat dan sebagainya, tapi bila anak senyap kita tak bagi. Jadi kat situ pun sebenarnya adalah termasuk dalam penipuan. So dalam satu hadis Nabi SAW daripada diriwayatkan bahawa ketika ini mana seorang sahabat dia meriwayatkan bahawa mak dia suatu hari memanggil dia depan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan mak dia duduk dalam keadaan Nabi SAW duduk dekat rumah dia. Lalu dia kata, datang ke sini aku nak berikan kamu sesuatu. Lalu Rasulullah SAW pandang dia dan Nabi kata, kamu tu nak bagi ke? Dia kata, ya, aku nak bagi tamar kepada anak aku. Lalu Rasulullah kata, tapi kalau sekiranya kamu tak memberi pada dia sesuatu, maka kamu akan dituliskan oleh Allah SWT sebagai seorang penipu. Sedangkan ini adalah anak dia, kan? Dan arti kata lain, mungkin benda ni satu dah budaya, kan? Kita rasa macam kita janji sesuatu, tapi kita pun terlupa dah apa yang kita janji kepada anak-anak kita. Sebab bagi kita dah bagi macam-macam pada anak kita. Tapi secara spesifik apa yang kita sebut tadi sebenarnya bukan satu benda yang kosong nilai dia. Sebab itulah Nabi kata, apa yang kita sebut pada anak-anak pun kita kena memandang tu satu benda sebagai satu amanah. Kalau kita kata nak bagi, kita kena bagi. Kalau tak, kita akan termasuk di kalangan orang yang penipu di sisi Allah SWT. Kalau saya tengok dalam satu hadis yang lain, bagaimana orang yang sentiasa la yakdzib hatta yuktaba indallahi kazzaba. Maksudnya seorang itu sentiasalah dia bercakap bohong sampai satu tahap nanti dia akan ditulis sebagai kazzab. Dia akan diberi cop oleh Allah SWT sebagai seorang penipu. Jadi kalau dah diberi cop oleh Allah SWT sebagai seorang penipu, maka di akhirat nanti memang dia akan masuk neraka lah. Sebab apa? Sebab kalau neraka ni, di antara sifat orang yang akan masuk neraka adalah kazzab. Orang yang ada sifat penipu tadi. Jadi sebab itulah kita kena elakkan, walaupun dalam kita kata nak mengubah anak-anak, nak memotivasikan anak-anak, ataupun untuk kita bergurau dengan anak kita. Dan dalam satu kisah lagi diceritakan juga dalam kitab Tarbiyatul Aulad ni adalah seorang ulama iaitu Abdul Qadir Al-Kailani. Ketika mana dia keluar untuk menuntut ilmu, dia dibekalkan oleh ibu dia 40 dinar. Jadi 40 dinar. Lalu dia dalam perjalanan dia nak sampai ke tempat dia belajar tersebut, ketika itu dia dirompak oleh segerombolan perompak. Dan ketika tiba giliran dia, lalu perompak ni tanya kepada dia, berapa ringgit yang kau ada sekarang? Boleh aku nak semua tersebut.
semua nilai tersebut. Lalu Abdul Qadir Kailani sebut aku ada 40 dinar lah. Lalu pencuri itu pelik pula. Sebab orang lain semua yang ada dalam kafilah tersebut semua menafikan dia ada duit, bawa duit. Tetapi Abdul Qadir Al-Kailani ni dia beritahu terus, saya memang ada 40 dinar ni. Jadi pencuri tersebut pelik, lalu dia pun beritahu kepada ketua dia. Lalu ketua dia kata, kenapa kau beritahu kau ada 40 dinar ni sedangkan inilah duit yang kau nak pakai sepanjang kau belajar nanti. Dan dia kata aku tak diajar untuk bercakap bohong sekalipun untuk menyelamatkan diri sendiri. Lalu ketika itu pencuri pun berkata, aku pun pertama kali jumpa orang yang tak bercakap bohong untuk menyelamatkan diri dia, dan disebabkan oleh perkara ini aku berjanji untuk meninggalkan aktiviti ataupun kejahatan yang aku buat selama ni. Jadi disebabkan oleh kisah tersebut ataupun peristiwa tersebut, maka pencuri tersebut pun berubah kepada orang yang baik disebabkan oleh sikap as-sidqu ataupun sifat benar Abdul Qadir Al-Kailani tadi. Jadi itu yang disebut dalam kitab Tarbiyatul Aulad lah, cerita tersebut. Okey. So seterusnya yang kedua adalah sikap yang kita kena pastikan ataupun kita kena monitor supaya tidak ada daripada pada anak-anak kita adalah mengambil hak orang lain. Ini yang kedua. Iaitu kalau kita tengok sebenarnya tendensi ataupun kecenderungan untuk mengambil hak orang lain ini adalah berlanjutan daripada sifat tidak merasa pemerhatian Allah SWT. Maknanya dia sama macam tadilah, orang yang tidak merasa Allah Ta'ala memerhatikan dia, melihat dia, dia akan rasa macam dia boleh mengambil hak orang lain dan tidak akan ada pembalasan kepada perkara yang dia lakukan. Jadi sebab itulah dia bermula dengan bercakap tidak benar, mengambil hak orang lain, dan bila dia membesar, dia akan membesar sebagai seorang yang akan mengkhianati amanah yang diberikan. Sebab apa? Sebab kita pun tahu bahawa bila kita sebagai seorang dewasa ni, kita akan diberi amanah oleh sama ada kita di tempat pekerjaan kita ke, ataupun kalau orang yang menjadi pemimpin diberi amanah. Tetapi disebabkan oleh daripada kecil lagi tidak ditanam dengan sifat muraqabatillah tadi, maka dia akan ada kecenderungan untuk mengkhianati amanah yang diberikan oleh orang lain kepada dia. Sebab itulah kita tengok sekarang ni banyak berlaku di sekeliling kita. Tak kira lah sama ada yang bekerja sebagai penguat kuasa ke, bekerja sebagai orang yang di jabatan kerajaan ke, ataupun politician ke. Ini lagi ramai lah yang berjanji kemudian tak laksanakan, kemudian hak orang lain ataupun hak rakyat pula diambil secara dengan sewenang-wenangnya. Maka sebab itu kalau kita tengok, dia akan membentuk satu individu yang berjanji tetapi tidak tepati. Maksud sebelum menang janji macam-macam kan, tapi bila dah menang dia tidak melaksanakan langsung apa yang dia telah janjikan ketika sebelum memenangi pilihan raya contohnya. Jadi sifat-sifat ni dia akan membentuk manusia yang, sebab tu kalau kita tengok kerosakan ataupun kita kata masalah yang berlaku di muka di sama ada di negara kita ataupun di mana-mana adalah hasil daripada dia tidak dibentuk dengan sifat muraqabatillah daripada zaman kanak-kanak lagi. Okey, jadi kalau kita tengok dia bermula juga dengan sifat tiada sifat teliti daripada ibu bapa sendiri. Ni kadang-kadang kita pun terlepas pandang. Kita terlepas pandang sebab kadang-kadang kita pun ada banyak benda lain nak fikir berbanding dengan perkara-perkara kecil macam ni. Tetapi sebenarnya dia boleh berlaku tanpa kita sedar. Apabila contohnya dia kata anak-anak mendakwa sesuatu yang bukan miliknya itu, sebagai contoh barang itu kita tahu bukan barang anak kita. Tiba-tiba kita nampak dia ada dalam beg dia contohnya. Balik daripada sekolah ke, balik daripada tadika dan sebagainya. Dia akan mulakan dengan kata dia jumpa, kawan bagi hadiah dan sebagainya. Jadi ketika itu mungkin kalau kita jenis yang percaya kepada anak kita tanpa kita teliti, maka dia akan terbentuk satu sikap, maknanya dia seolah-olah dapat lampu hijau ataupun green light daripada mak ayah dia sendiri. Jadi selepas itu anak tu akan terus ambil barang orang lain. Sebab apa? Sebab bagi dia apa yang dia ceritakan ataupun apa yang dia kita panggil apa, cerita-cerita yang direka tentang sama ada dijumpa ke dan sebagainya, walaupun hakikatnya tak benar, tapi dia dipercayai oleh ibu bapa dia. Jadi sebab tu kita
kalau sebagai ibu bapa ni, mana paling kurang kalau nampak satu benda yang baru dibawa pulang oleh anak kita kena tanya, selidik. Dan kalau dia kata anak, contohnya dia ambil daripada kawan dia. Jadi kita kalau ada kesempatan, kita kena tanya kepada mak ayah dia, betul ke kawan dia ni bagi. Kita kena selidik macam tu sampai tahap tu supaya kita boleh kita kata apa, kita boleh detect sifat mazmumah ini pada peringkat awal. Jadi kalau kita macam contoh pada peringkat awal, dia kata dia jumpa, kita pun biar. Dia kata dia kawan dia bagi, kita pun biar. Dan kemudian nanti suatu masa dia akan ambil satu benda yang lebih besar dengan alasan yang sama. Maka ketika itu kita pun nak tegur ketika itu mungkin dah susah. Sebab apa? Sebab selama ni mungkin setahun, 2 tahun dia buat perkara yang sama, kita kata tak ada masalah, tak apa kan. So sebab tu kita kena perhatikan apa benda yang kita kata apa dibawa pulang oleh anak-anak kita, dan kita kena tengoklah kalau benda tu kita sebagai orang dewasa biasa kita boleh detect ni something wrong lah. Kita boleh tengok, kata ni adalah mungkin dia cerita dan sebagainya. Jadi kita boleh pastikan dengan mak ayah kepada kawan yang disebutkan tu. Dan kalau kita tengok juga sifat ni pun kita boleh perhatikan pada anak kita. Anak kita pada masa kecil lagi. Kita tengok kadang-kadang setengah anak tu dia cenderung untuk mengambil hak orang lain. Contohnya dia kita belikan barang untuk dia dengan adik dia. Tetapi dia adik yang dia punya dia nak, yang adik dia punya pun dia nak juga. Jadi kat situ kita nampak dah bahawa dia tidak jelas akan adanya di situ hak dia dan hak orang lain. Jadi dalam salah satu benda yang penting juga kita perlu highlight kepada anak-anak kita adalah setiap orang tu dia ada hak-hak yang berbeza. Dan kita tak boleh melanggar hak dia, hak orang lain, tak boleh mengambil hak orang lain. Tetapi dalam masa sama hak kita perlu berkongsi kepada orang lain. Tu sebab benda tu dia automatik, kalau kita tak sebut dia akan jadi sebaliknya. Hak dia tak akan bagi pada orang, dia tak akan kongsi dengan orang. Hak orang lain dia nak. Ini kalau kita perhatikan sebenarnya daripada kecil lagi kita boleh nampak dah kecenderungan ataupun kita panggil apa, sikap tersebut dah mula dibentuk sedikit demi sedikit. Sebab tu kita kata manusia ni dia memang lahir sebagai kain putih ataupun kita kata fitrah. Tetapi dalam masa dia membesar, dia akan mula untuk terbentuk sifat-sifat mazmumah tadi. Mungkin tidak ada taklif lagi, tak ada dosa pahala. Tetapi kalau kita tak bentuk peribadi dia ketika masa dia masih belum ada dosa pahala, maka nanti bila dia dah ada dosa pahala ataupun dia dah ada taklif, nanti masa ketika itu lebih susah untuk kita ubah sikap dia. Jadi sebab itulah memerhatikan anak-anak ketika dia main, ketika dia balik daripada sekolah, ketika mana dia ada kita panggil apa, bawa balik sesuatu benda yang kita tak pernah beli untuk dia, maka ketika itu kita kena pastikan daripada mana dia datang barang tersebut, dan pastikan apa yang dia dakwa ataupun dia ceritakan itu adalah perkara yang benar. Kita kena double check ataupun kita kena tanya kepada kepada ibu bapa, kawan-kawan yang diceritakan tadi. Jadi kita dari situ kita boleh tahu anak kita ni bercakap benar ataupun bercakap satu benda yang tidak benar, dan mula mengambil hak orang lain. Okey, jadi kalau kita tengok dalam kitab Tarbiyatul Aulad ni diceritakan juga bagaimana kisah yang berkaitan dengan sifat jujur ini, sifat amanah ni. Bagaimana yang mungkin yang ni kisah yang biasa kita dengar ketika mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menguatkuasakan satu larangan untuk supaya tidak dicampurkan susu dengan air bagi orang yang nak jual susu. Kenapa? Kalau dia campur dengan air, maka susu tu akan jadi susu yang cair. Sedangkan dia jual dengan seolah-olah susu tersebut susu yang asli ataupun susu yang tidak bercampur dengan bahan-bahan yang lain. Jadi ketika mana Sayyidina Umar menguatkuasakan perkara tersebut, Sayyidina Umar sendiri pergi berjalan waktu malam dan untuk memeriksa ataupun untuk melihat rakyat dia. Ini salah satu sifat yang mungkin tidak ada pada zaman sekarang. Maknanya pemimpin sendiri pergi memastikan bahawa kebajikan rakyat itu terpenuhi. Jadi ketika mana dia buat rondaan sendiri untuk tengok kebajikan rakyat dia terdengar satu rumah tersebut yang ada seorang anak perempuan dan seorang ibu berbincang ketika itu.
Ibu dia menyuruh anak perempuan dia mencampurkan susu yang baru diperah tadi dengan air untuk dijual pada hari esok. Lalu ketika itu anak dia kata Sayyidina Umar melarang perkara tersebut. Tak boleh buat. Kalau ikut peraturan yang Sayyidina Umar buat, tak boleh. Lalu ibu dia kata, mana ada Sayyidina Umar sekarang ni? Malam-malam macam ni mana ada Sayyidina Umar? Lalu ketika itu anak dia kata, kalau apa panggil, Sayyidina Umar tak ada tetapi Tuhan kepada Sayyidina Umar ada. Maksudnya yang walaupun Sayyidina Umar yang buat peraturan tersebut, tetapi sifat amanah ataupun sifat jujur tu bukan Sayyidina Umar yang suruh, tetapi Allah Ta'ala yang suruh. Sayyidina Umar cuma memastikan supaya sifat jujur tersebut wujud di kalangan peniaga dengan buat peraturan. Tetapi yang nak melihat sifat jujur, yang nak memberi balasan kepada sifat jujur tersebut bukan Sayyidina Umar tetapi Allah Subhanahu Taala. Jadi disebabkan oleh perkara tersebut Sayyidina Umar dengar dan Sayyidina Umar maknanya Sayyidina Umar merasa bangga kerana ada sifat takwa di kalangan rakyat-rakyat dia. Dan juga Sayyidina Umar, kisah Sayyidina Umar yang kedua adalah bagaimana dia beliau menawarkan untuk membeli kambing daripada seorang pengembala. Jadi dia pergi ke satu lembah dan dia nampak pengembala ni mengembala kambing yang banyak, yang mana kambing itu bukan milik dia tetapi milik tuan dia. Jadi ketika itu Sayyidina Umar kata, boleh tak aku beli seekor dua daripada kamu, aku bayar duit dan kamu nanti kalau tuan kamu cerita, kamu beritahulah yang kambing seekor dua ekor ni dah dimakan oleh serigala, hilang, dan kamu boleh dapat duit. Lalu ketika itu pengembala tersebut tanya kepada Sayyidina Umar, di mana Allah Subhanahu Taala dalam mana kalau kamu tawar benda-benda macam ni, perkara yang haram macam ni, macam di mana Allah Subhanahu Taala? Lalu Sayyidina Umar kata, mana Sayyidina Umar sendiri kata mana ujian yang Sayyidina Umar buat kepada pengembala tersebut, pengembala tersebut luluslah dengan ujian Sayyidina Umar tersebut. Maknanya Sayyidina Umar ni dia suka melihat bagaimana kualiti rakyat dia. Maknanya bukan semata-mata kita tahu dia beliau seorang yang tegas, seorang yang melaksanakan hukuman dengan tegas. Tapi dalam sama dia Sayyidina Umar tidak mahu orang semata-mata baik ataupun tidak melakukan kesalahan disebabkan oleh takut kepada hukuman. Tetapi dia beliau nak memastikan bahawa hukuman tersebut membentuk rakyat dia menjadi seorang yang ada sifat muraqabatillah ataupun sedar bahawa Allah SWT melihat walaupun dalam urusan pekerjaan, bukan semata-mata ibadat. Kalau kita tengok, kita mungkin sebahagian daripada kita dalam masa beribadat kita ada muraqabatillah. Kita semayang khusyuk, tak bergerak, takut nak bergerak lebih daripada 3 kali ni. Sebab apa? Sebab batas semayang. Sebab Allah Taala nampak kita ni masa semayang. Tetapi orang yang sama juga apabila dia melakukan pekerjaan, apabila dia membuat urusan dunia, dialah orang yang tidak amanah dalam pekerjaan dia. Sama ada dia tidak menjaga dari segi timbangan, dia mengambil rasuah. Lepas tu kalau kita tengok dalam surah Al-Quran, Allah Ta'ala mencela orang yang tidak memenuhi timbangan. Wailul lil mutaffifin contohnya. Neraka wail bagi orang yang tidak memenuhi timbangan. Dalam arti kata lain, dia jual barang tapi dia tidak, contohnya orang dia jual barang 1 kilo tapi dia letak barang kurang daripada 1 kilo. Itu adalah satu benda yang sangat dikeji dalam agama. Jadi sebab itulah kita kata agama Islam ni bukan semata-mata dia nak supaya kita sedar kewujudan Allah ketika mana kita beribadat, tetapi juga ketika mana kita sedang melakukan pekerjaan harian kita. Okey, jadi daripada ada 2 sifat lagi yang kita nak bincang. Mungkin ada kalau siapa nak tambah ataupun siapa nak ceritakan pengalaman dia ke, boleh? Silakan. Apa tadi Long cakap pasal bercakap benar tu kan? Yang dia bagi tahu dia ada 40 dinar tu. Teringat pula lah kalau macam zaman sekarang ni kan scammer banyak sangat. Macam ya Allah, macam mana nak apply? Katih. Bukan dah jujur kat tu. Yang kes Katih tu, Lain. dah surat khabar tu ada orang kena habis 100,000. Sama macam Katih.
Itulah, tapi itulah nak kata Modus operandi dia. konsep. Kita ajar anak kita konsep bercakap jujur je kan. Tapi Kak Teh faham lah macam dekat office Kak Teh ada seorang ni memang kita kenal lah dia orang panggil kaki kencing lah orang cakap macam tu kan. Kak Teh rasa itu kita tahulah sikap tu memang walaupun mungkin ada advantage tapi kita tak boleh didik anak kita macam tu. Memang banyak lah advantage untuk kaki kencing ni kan walaupun orang kenal dia. Tapi untuk terlalu jujur tu rasanya mungkin kena ajar juga selok belok. Selok belok. Benda-benda supaya boleh elak lah daripada benda macam tu kan. Betul. Dia, mana benda tu kita kata ialah mungkin applicable pada setengah keadaan lah kot. Ataupun ialah tetapi kalau orang tu betul-betul mungkin dia pergantungan kepada Allah SWT, betul-betul solid kan. Dan ketika itu bukan dia berhadapan ketika itu bukan dengan penipuan tapi mungkin satu benda yang jelas benda tu perompak kan. Dan tapi tu kata susah jugalah. Maksudnya kita nak apply betul-betul benda tadi. Cuma yang kita nak mungkin kita boleh ambil kita panggil apa roh daripada tersebut untuk bersifat benar tu lah. Bersifat benar dalam kata-kata lain macam ni bersifat benar ya. Contohnya kalau macam berhadapan dengan scammer tu macam mana nak bersifat benar tu. Mungkin bersifat benar tu kita kata dia scammer lah. Maksudnya bukan kita kata apa dia benda tersebut dia macam dia kena ada juga satu dalam agama ni dipanggil sifat berjaga-jaga kan, hazar tu kan. Kita berjaga-jaga lebih baik lagi kalau benda tersebut telah sedia maklum ataupun telah tersebar dengan luas. Contohnya macam apa istilah dia tu lagi. Sebab kita ingat satu kaedah satu juga yang di-applykan oleh para ulama jugalah. Contohnya Imam Nawawi tak silap. Ketika mana ada berlaku istilah dia kecurian kambing kan. Dari ketika itu Imam Nawawi ni tahan daripada makan kambing selama beberapa tahun untuk mengelakkan daripada termakan kambing yang dicuri tadi. Sebab dia tak tahu siapa yang beli kan. Jadi mungkin kita boleh applykan untuk yang kes setengah kes tu dengan kisah ulama yang lain lah kot. Kisah yang ulama ni mungkin mungkin khusus untuk dia lah. Kalau kita nak apply pun lama tak tahu nak apply macam mana. Kalau kita dah jumpa dengan orang yang memang pencuri, kalau kita mungkin tak beritahu lah kan, sebab duit kita banyak tu je. Tak nampak juga macam mana nak apply kan kisah tadi kot kepada kehidupan sebenar. Wallahualam. Okay, ada apa lagi? Tambah? Tak ada, sambung terus Sambung lah. Sambung okay. Okay, kemudian sikap yang ketiga yang biasa berlaku kepada anak-anak ataupun mungkin kepada lebih-lebih kalau mereka yang meningkat remaja lah, adalah bercakap kasar dan memaki hamun. Ini pun adalah salah satu daripada kita kata istilahnya macam culture ataupun budaya di kalangan anak-anak ni yang nak membesar. Mungkin kita sendiri lalu benda tu. Kita sendiri pernah ada culture tu. Dan kalau sekiranya tidak dibendung oleh mak abah dan sebagainya yang mengatakan benda tu tak boleh, benda ni kata-kata tersebut dilarang oleh Allah SWT, ditegah oleh Rasulullah SAW, mungkin benda tu akan jadi budaya. Dan kalau kita tengok tersebut sebagai contoh yang viral baru ni kan, bagaimana Kak Long 7E. Kalau 7E dia. Jadi kalau tengok kat situ itu yang kita kata budaya bercakap kasar, maki hamun, atau dalam agama dipanggil al-fusuq lah. Al-fusuq. Maknanya dalam Al-Quran Allah Taala kata apa? Waman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Maknanya dia fusuk ni bercakap benda yang memaki hamun orang, kasar sebagainya. Maknanya macam-macam keluar yang kita tengok. Sedangkan benda tersebut adalah semata-mata kita keluarkan tanpa kita semata-mata untuk kita meluahkan kemarahan kita. Jadi ianya adalah satu tendensi juga
kanak-kanak bila ataupun kita kata anak-anak ni bila dia bergaul dengan ramai orang, dia akan mula bercakap kasar, memaki hamun dan sebagainya. Kalau kita tengok puncanya adalah pertama dari contoh dari ibu bapa sendiri yang tidak beradab. Mungkin kadang-kadang kita sendiri ketika marah kita bercakap dengan nada yang tinggi, kita sendiri bercakap dengan memilih perkataan yang kasar dan sebagainya. Maka ketika itu kita kena reflect balik diri kita lah. Kalau ianya memang bukan daripada diri kita, alhamdulillah. Mana kita kena perhatikan faktor kedua pula, iaitu pergaulan dengan rakan-rakan yang mana rakan-rakan tersebut membudayakan percakapan kasar. Kalau kita tengok memang ada perkara tersebut. Memang seolahnya kita kata budaya cakap bodoh, celaka kan. Apa lagi? Kalau tu apa lahabau kan orang Melaka kan. Maknanya benda-benda tersebut macam satu budaya yang bagi kumpulan tersebut normal, tetapi sebenarnya ianya satu benda yang dilarang oleh agama. Kalau mungkin benda tersebut pun kita kena perhatikan. Nampak lain macam anak kita dah start dah cakap benda-benda yang guna perkataan yang tidak baik. Cakap-cakap sikit bodoh, cakap-cakap sikit gila, cakap-cakap sikit macam-macam lah keluar. Jadi ketika itu kita kena perhatikan dan juga kita kena beritahu kepada anak kita bahawa ianya satu kalimah yang dilarang di sisi agama Allah SWT, di sisi Islam. Jadi kalau kita tengok dalam jadi kalau kita tengok dalam bab ini disebut maknanya banyak hadis-hadis, banyak Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang larangan untuk daripada kita bercakap perkara-perkara yang tidak perkataan-perkataan yang tidak baik ataupun perkataan-perkataan yang mencela ataupun memaki hamun tadi. Contohnya kita tengok ya. Okey. Jadi kalau dalam buku ni sebutkan ini adalah sebahagian daripada hadis-hadis Nabi yang melarang daripada sibab. Sibab ni maknanya cakap dengan kita panggil apa? Sibabul Muslim fusuk. Dalam hadis kata kan. Sibabul Muslim fusuk maknanya dia bercakap ataupun memaki hamun seorang Muslim itu adalah dosa ataupun satu tindakan yang buruk, tindakan fasik. Membunuh orang Islam dikira sebagai kufur. Jadi kita kena ingat bahawa kita pernah bincang perkara ni bahawa Muslim ini martabatnya ataupun kehormatannya tinggi di sisi Allah SWT. Bila dia bercakap, bila dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ketika itu dia ada kita bagi kehormatan dia. Kak Atif dah terangkan dalam perjumpaan kita minggu lepas bahawa Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang menghormati ataupun memuliakan perkara yang istilahnya perkara yang menjadi kehormatan kepada agama Allah, benda itu adalah satu perkara yang fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Perkara itu adalah satu benda yang baik di sisi Allah. Jadi kehormatan Islam, umat orang Islam ini adalah satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala pelihara. Jadi kalau kita mencela orang Islam, maka kita akan mendapat dosa besar, dan kalau kita membunuh orang Islam, kita dikira sebagai kufur. Dan dalam hadis yang kedua, inna min akbaril kabair ay yul'ina ar-rajul walidayh. Nabi kata di antara dosa yang paling besar adalah seorang itu dia melaknat ayah dia sendiri ataupun kedua ibu bapa dia sendiri. Lalu para sahabat peliklah, takkanlah kami laknat ibu bapa sendiri, bagaimana seorang tu nak laknat mak ayah dia sendiri, kan? Tapi Nabi kata yasubbur rajul abar rajul. Orang tu dia mencela ayah orang lain, maka orang lain tu cela ayah dia balik, dan orang tu mencela mak orang lain, dan orang lain tu mencela mak dia semula. Maknanya kalau kita mencela orang lain, orang yang tu mencela mak ayah kita seumpama kita mencela mak ayah kita sendiri dari segi dosa dia. Nabi nak gambarkan bahawa jangan mulakan benda tersebut. Jangan mulakan mencela ibu bapa orang lain, jangan mencela orang Muslim yang lain. Dan lu ingat lagi masa sekolah tingkatan 1, masa tu kita tak pernah tahu ada budaya mencela mak ayah juga.
Sampai dalam sekolah masuk sekolah atas. Jadi budaya mencela mak ayah. Pertama kali long jumpa masa dalam sekolah irsyad tak jumpa budaya tu. Bila masuk sekolah atas memang kerja dia mencela mak ayah. Mak ayah kau bodoh, ayah kau gila. Tak faham sebab apa dia ada budaya macam tu. Sedangkan kalau kita tengok Nabi sebut dalam hadis ni, ianya satu dosa besar engkau mencela mak ayah engkau sendiri. Dan sahabat kata, bila masa pula kami cela mak ayah kami, macam mana kami nak cela mak ayah kami? Takkan kami nak ejek mak ayah sendiri. Nabi kata, engkau ejek mak ayah orang lain ejek mak ayah engkau, seolah-olah engkau mengejek mak ayah engkau sendiri. Jadi sebab itulah kena ada, kita panggil apa, ilmu tersebut. Kita kena beritahu pada anak-anak kita, jangan sekali-kali mencela sahabat, kawan-kawan kita, jangan mencela mak ayah dia. Atau kalau benda tersebut menjadi budaya pun, kita jangan terlibat dalam perkara tersebut. Dan hadis sebenarnya, innal abd la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqa laha balan yahwi biha fi jahannam. Seorang hamba tu mungkin bercakap satu benda, tetapi perkara tersebut menjadi kemurkaan Allah Subhanahu taala yang akhirnya akan menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka oleh satu kalimah tersebut. Kita pun tak tahu kalimah apa yang menjadi kemurkaan Allah SWT. Maka sebab itulah kita kena pilih kalimah yang baik. Dan juga banyak lagi hadis-hadis lain yang menceritakan tentang sifat orang beriman itu laisa bitta'an, bukan orang yang mencela, la'an, melaknat, wal fahish, mencakap benda-benda yang kotor, benda-benda yang tak elok, walal bazi. Ni pun lebih kurang keempat-empat ni semuanya perkara yang kita kata akan menyebabkan ataupun menyebabkan orang-orang yang mendengar tersebut menjadi marah, menjatuhkan maruah dia. Jadi semua perkara ini adalah dilarang oleh agama Islam itu sendiri. Dan kalau kita tengok, so itulah di antara benda yang kita kena ajar kepada anak-anak kita, bahawa dalam Islam ni tidak ada istilah bercakap kasar, bercakap dengan memaki hamun dan sebagainya. Walaupun benda tersebut menjadi budaya, diviralkan, dibuat live dan sebagainya, itu bukan satu budaya agama. Maksudnya kalau orang kecam tu, maknanya orang tu masih ada kita panggil apa, keimanan lah. Tapi takut-takut orang yang kecam tu kadang nampak over juga, kan? Yang kecam tu pun lebih kurang sama dengan orang yang bercakap memaki hamun tu juga. Jadi dia memaki hamun, orang yang memaki hamun, lebih kurang sama lah. Jadi sebab tu kita kata kita tak ada sampai kita nak kecam dia balik, tetapi kita kena tahu ini adalah bukan budaya daripada budaya agama, dan pastikan bahawa kita pun tak buat perkara tersebut lah. Kemudian yang terakhir adalah budaya bebas. Ini pun adalah lebih baik kalau anak dah meningkat remaja lah. Dia akan mudah terpengaruh ataupun mudah memilih untuk kita panggil apa, terlibat ataupun terpengaruh dengan budaya bebas ni. Dan puncanya kalau kita tengok dalam zaman kita ni ataupun zaman sebelum ni pun adalah pengaruh daripada disebabkan oleh proses globalisasi ni, mana dunia itu seolah di hujung jari. Lalu ideologi yang berada di seluruh dunia ni dapat diimport masuk kepada jiwa, kepada otak, kepada kita kata kepada attitude anak-anak ni melalui media massa. Jadi sebab itulah pentingnya kita kontrol media massa sebenarnya. Tetapi pada zaman sekarang ni nak kontrol tu macam mustahil lah. Ingat masa kecil dulu, maknanya mak boleh kontrol lah, sebab masa tu media massa hanyalah TV je. Kan, sebab komputer masa tu pun ada main Pac-Man je, tak ada main lain dah. Pac-Man dengan benda masa tu tak ingat Mario kot. Jadi maksudnya tak ada pengaruh pun, pengaruh Pac-Man dengan Mario lah, tak ada benda lain dah. Tetapi sekarang ni orang yang anak-anak yang pegang laptop ke, pegang handphone ke, bukan setakat Mario dah, bukan setakat Pac-Man dah, semua benda yang ada dalam dunia ni dia boleh tengok dah. Tak kira benda tersebut benda yang halal ke haram ke, kita pun tak tahu. Jadi dan ingat lagi masa kecil tu pun, kalau mak tengok, dengan abah tengok sama-sama, dan kalau ada benda yang tidak baik, mak akan sebut, benda ni adalah benda yang tak elok, jangan tengok. Jadi daripada situ kita tahu, okay, this is something yang memang tak boleh, memang bertentangan dengan nilai kita.
Jadi seolah macam mak buat satu filter lah. Sebab masa tu satu monitor je yang ada. Sekarang ni dalam satu rumah ada berapa puluh monitor pun tak tahu kan. Berapa puluh monitor dan berapa puluh channel. Dulu TV1, TV2, TV3 je. Kan, maksudnya sekarang ni satu handphone ada bermacam-macam berpuluh-puluh channel. Ada Facebook, ada Instagram, ada itu, ada ini. Lepas tu dalam setiap Instagram pula ada pula channel-channel dia. Ada Facebook, ada pula dia punya page. Ada pula dia punya macam-macam lah kan. Maknanya dalam Facebook sini ada beribu-ribu channel. Dalam Instagram beribu-ribu channel. Telegram pula. Apa panggil, apa dia panggil, TikTok beribu-ribu channel pula kan. So maksudnya dia dah di luar kawalan dah. So sebab itulah kita kata sekarang ni budaya bebas ni lebih mudah untuk masuk dalam jiwa anak-anak kita. Kita mungkin boleh kontrol diri kita. Sebab apa? Sebab kita berada pada zaman yang mungkin masa tu tidak lagi masa kita zaman kita nak membina identiti tu, zaman tersebut masih lagi limited resources untuk berhibur ataupun untuk media massa ni. Tapi sekarang ni dia dah di luar kawalan. Maka sebab itulah kalau kita tengok bermacam-macam benda yang berlaku, puncanya adalah disebabkan oleh media massa ni lah. Media massa ni dulu kalau disebut media massa kita ingat TV dengan surat khabar je. Sekarang ni TV dengan surat khabar dah tak laku dah. Kan? So media massanya adalah Telegram lagi, Facebook, TikTok dan sebagainya, tu adalah media massa. Jadi barang siapa yang menguasai media massa, dia akan dapat menguasai kita panggil apa? Manusia. Jadi sebab itulah kita tengok sudut pandang kita, cara kita pandang sesuatu ataupun nilai yang kita pernah ada mungkin berbeza dengan apa sudut pandang ataupun nilai yang ada pada anak-anak dan generasi akan datang. Banyaklah contoh ni. Maknanya mungkin pada kita benda tersebut adalah benda yang penting contohnya. Tapi bagi anak-anak kita, kenapa kena buat macam tu? Kan? Kenapa perlu susah-susah macam tu? Ataupun kenapa kena fikir untuk benda tu? Banyaklah aspek-aspek yang kita kata yang pada zaman dulu ataupun ianya satu benda yang disuruh oleh agama, tetapi disebabkan oleh media massa yang datang dengan berbagai ideologi, maka orang sekarang ni rasa benda tu tak perlu dah. Hakikatnya dia perlu. Hakikatnya agama suruh. Tetapi disebabkan oleh nilai dah berbeza, maka generasi sekarang rasa pelik pula pada perkara-perkara, setengah perkara yang menjadi kita panggil apa, asas ataupun basic pada suatu masa dahulu. Sebab itulah kalau tengok apa saranan Islam dalam kita nak mengekang perkara tersebut. Dan hatta kalau kita tengok dalam kitab ni sendiri pun dia masih lagi, bukanlah kita kata apa, kita masih lagi memerlukan pandangan ataupun ijtihad ataupun kawalan daripada ulama-ulama semasa. Sebab kalau kita tengok dalam kitab Abdullah Nasir Ulwan ni, dia hanya membincangkan tentang TV lah. Sebab masa tu ada TV kan. Panjang juga dia cerita tentang hukum TV dan sebagainya. Tapi sekarang ni kalau dia tengok zaman sekarang ni mungkin akan keluar banyak lagi fatwa-fatwa yang lain lah berkenaan tentang media massa ni. Jadi sebab itulah kita tengok bagaimana Islam nak mengawal perkara tersebut. Ia adalah yang pertama, okey. Jadi kalau kita tengok Islam ada cara dia untuk memastikan kita boleh kawal benda ni daripada mengubah ataupun daripada merosakkan nilai yang ada dalam jiwa anak-anak kita. Yang pertama adalah at-tahzir minat tashabbuh wa taqlidil a'ma. Iaitu berjaga-jaga ataupun kita kena cuba elakkan daripada kita menyerupai orang kafir ataupun mengikut langkah-langkah orang kafir. Jadi kita pun sedia maklum yang dalam internet, dalam kita panggil dalam media massa, media sosial dan sebagainya ni, kebanyakannya adalah daripada budaya-budaya orang yang bukan Islam. Contohnya macam-macam lah, challenge ke, tarian ke, apa benda ke. Benda tu hakikatnya tak memberi manfaat pun. Tak tahulah kalau kita buat challenge tu tiba-tiba jadi bertambah hebat ke, bertambah kita panggil apa, bertambah bijak ke apa kan. Tetapi kita nampak tak ada apa pun, semata-mata hiburan. Orang tu buat challenge, orang ni buat challenge, orang ni waktu buatlah menari dan sebagainya. Tak nampak pun di mana di situ ada perkembangan identiti ataupun bertambah kita panggil nilai diri ataupun jati diri sebagainya, tak nampak. Tetapi perkara tersebut menjadi budaya sekarang.
Jadi sebab itulah dia salah satu bendanya adalah kita kena menanam dalam jiwa anak kita, bukan semua benda perlu kita ikut. Bukan semua benda perlu kita follow. Di sana ni follow, like dan sebagainya kan. Adakah benda tu perlu follow? Dan setiap follow dan like kita tu adalah tanggungjawab di depan Allah SWT. Kalau kita like ataupun follow sesuatu benda yang bercanggah daripada agama, kita seolah menyokong maksiat, maka di situ pasti ada dosa. Jangan mana sebelum kita nak like sesuatu, sebelum nak follow sesuatu pun, kena beritahu pada anak kita adanya nilai dosa pahala pada follow dan like tersebut. Sebab sekarang ni kalau tengok, kadang-kadang kita rasa benda tu sangat ringan, kan? Sedangkan contohnya orang buat maksiat, tiba kita rasa like lah, sweet lah, nampak sweet, kan? Contohnya orang couple kan, budak sekolah menengah couple, tiba sweet, apa yang sweetnya maksiat sweet kan. Jadi kita nampak kat situ nilai tu dah hilang. Maksudnya orang buat maksiat sweet, like pula, share pula kan. Jadi setiap like, setiap share, setiap komen yang menyokong maksiat, pasti di sisi Allah SWT akan dianggap sebagai orang yang turut bermaksiat. Jadi benda ni adalah asas dalam agama. Dalam agama kata apa? Man sanna sunnatan sayyi'ah falahu wizruha. Siapa yang membuat satu benda yang jahat kemudian ditiru oleh orang lain untuk kejahatan tersebut, maka dosa tersebut bukan dosa pada dia saja, bukan pada orang yang ikut saja, tapi dosa orang yang memulakan. Dan contohnya ar-ridha bil maksiyah, orang yang redha dengan maksiat, maka dia mendapat pahala dosa daripada maksiat tu juga. Sama. Jadi samalah kita like ke share ke dan sebagainya, orang buat maksiat, maka kena beritahu pada anak kita di situ ada dosa dan pahala. Ya. Jadi dalam contohnya, dalam kita tengok betapa Nabi SAW ni melarang kita daripada mengikut kufar ataupun orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Hatta dari segi identiti luaran pun Nabi kata khaliful musyrikin. Bercanggahlah kamu dengan orang-orang yang kafir ni. Maknanya Nabi kata potong misai dan simpanlah janggut. Sebab apa? Sebab tujuan Nabi adalah supaya kita ni berbeza daripada orang kafir yang simpan misai dan potong janggut. Dan juga kalau dalam hadis lain, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukanlah di kalangan kami bukanlah di kalangan orang Islam orang yang mengikut orang kafir dari segi pemakaian, budaya dan sebagainya. Dan Nabi kata secara spesifik jangan wala tashabbahu bil yahud wala bin nasara. Jangan kamu mengikut ataupun menyamakan diri kamu dengan orang Yahudi dengan orang Nasrani. Dan hadis yang lain, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tiru sesuatu kaum ataupun budaya yang bercanggah dengan Islam, maka dia akan dikira sebagai kaum tersebut. Jadi besarnya kita panggil apa? Istilah ataupun kita berkongsi ataupun kita meniru satu budaya tersebut. Mana meniru budaya itu pun satu isu besar dari sisi agama. Okay. Dan satu lagi yang penting adalah kita kena bentuk juga jati diri pada anak kita bahawa tak perlu semua benda kita nak follow, nak ikut trend. Contoh dalam hadis Nabi SAW, la yakun ahadukum imma'ah. Jangan kamu jadi orang yang sentiasa nak mengikut-ikut. Makna imma'ah ni dia nak dia bahasa yang berkaitan ma'ah lah, nak ikut orang semua. Maknanya nak bersama orang semua. Yaqulu ana ma'an nas. Aku ni memang kena ikut orang lain. In ahsanan nas ahsantu. Kalau orang lain baik, aku pun jadi baiklah. Wa in asa'u asa'tu. Kalau orang lain jahat, aku pun terpaksa dia jahat juga. Tapi Nabi kata walakin wattinu anfusakum in ahsanan nas an tuhsinu wa in asa'u an tajtanibu isa'atihim. Tetapi Nabi kata wattinu anfusakum. Hendaklah kamu ni jadi manusia yang teguh, yang ada identiti sendiri, yang tidak mudah nak ikut orang lain. Dan ketika mana orang lain buat baik, kamu buat baik. Tapi ketika mana orang melakukan kejahatan, kamu jauhi kejahatan mereka. Ini pun adalah yang kena selalu tanam di jiwa anak kita, sebab memang mengikut ni memang satu benda yang kita panggil apa, dalam pembesaran tu memang dia akan nak mengikut. Ni kita sini long sini lalu, masa semua orang pun lalu benda tu, kita rasa nak diterima oleh peer ataupun kawan-kawan kita. Contohnya kawan-kawan isap okok, kita pun nak isap okok sekali nak ikut. Kawan-kawan buat ponteng sekolah, kita pun rasa nak ponteng sekolah sekali lah. Sebab kalau tak ponteng tu tak cool lah. Mana nak kena ikut juga. Sedangkan kita tahu benda tu adalah benda yang
akan merosakkan masa depan kita. So, benda ni lah yang kita kena tanam juga pada jiwa anak-anak kita. Ya. Dan kemudian yang dia ceritakan juga, bukan semua benda daripada orang kafir ni kita kena tolak. Ya. Ada benda, ilmu yang kita dipanggil jawaz, kita boleh ambil daripada orang kafir. Contohnya bagaimana dia ilmu-ilmu manfaat, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ketamadunan seperti ilmu-ilmu sains dan sebagainya. Ya. Dan ada benda yang memang haram. Contohnya adalah taklid as-suluk. Maknanya kita tiru gaya hidup dia. Kita tiru akhlak dia, tiru adat dia. Kita tiru luaran dia. Contoh kita kata, oh tengok orang kafir ataupun orang Korea ni pakai baju macam ni, buat rambut macam ni, cantik lah. Aku nak buat. Jadi kita buat tu sebab nak tiru orang tu, orang kafir tu. Maka di situ ada dosa. Tetapi kalau ilmu yang manfaat ataupun budaya yang tidak ada berkaitan dengan kita panggil apa, identiti, maka dia tidak dimasuk dalam haram lah. Okay, jadi kedua cara untuk mengelakkan daripada kita terpengaruh dengan budaya bebas ni ataupun anak-anak kita terpengaruh budaya bebas ni adalah kita kena menghadkan kenikmatan ataupun jangan terlampau memewahkan anak-anak kita. Ini pun penting juga. Jadi dalam hadis Nabi daripada hadis sahihain, daripada sahih Bukhari dan Muslim, Umar bin Khattab berkata, iyyakum wa tana'um wazi ahli syirk. Jauhkan kamu daripada bermewah-mewah, dan juga pakaian ahli-ahli syirk. Dan juga dalam hadis yang seterusnya dia kata, diriwayatkan daripada Imam Ahmad, dia kata iyyakum wa tana'um fa inna ibadallah laisu bil mutana'imin. Jauhkan daripada terlampau bermewah-mewah sangat. Kerana apa? Kerana hamba Allah ni bukan orang yang bermewah-mewah dengan dunia. Walaupun maknanya kita mampu untuk memberikan kemewahan pada anak-anak kita, tetapi kita kena halang, kena limitkan juga. Kena biasakan juga dengan kesusahan. Yang ni pun adalah benda yang alhamdulillah, yang maknanya Abah ajar pada kita lah. Contohnya kalau contoh long dulu lah, tak tahu dah yang adik-adik yang lain macam mana, tapi long dulu nak dapat minta lah macam-macam, handphone, apa lagi motor, semua tak dapat. Apa lagi yang minta awak, tak ingat lah. Tukar basikal, dia kata satu nak tukar basikal. tukar Apa beli basikal. rim, apa benda tu. Kambing, Bukan. Dumbbell. 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 Dia kata satu nak tukar rim basikal, sampai hancur satu basikal. Satu komik mak bakar kan. Ujang. Nangis-nangis bakar Komik tu tak elok ke apa? Tak elok lah komik. Kan kata komik elok. Mana ada komik elok? Melalaikan. Kalau benda melalaikan tu, tak elok lah. Komik aku yang baca tu yang pasal kisah Nabi ke tu elok. Ni komik yang kartun-kartun Jepun tu. Yang nak tiru rambut Jepun. Tapi kalau komik pun yang baik tapi baca sampai berpuluh-puluh kali pun melalaikan jugalah. Dia kena ingat tu. Baca berpuluh kali tak baca. Jadi semua yang melalaikan tu termasuk dalam kita kata benda yang istilah dia kita bertenggelam dalam nikmat tersebutlah. Jadi kita kena pastikan ataupun kena cuba limitkan lah. Maksudnya ada benda yang anak kita boleh dapat, ada benda tak boleh dapat. Sebab apa? Bukan sebab kita sengaja nak halang, tapi ada di sana benda yang contohnya benda tersebut harus hukumnya, tetapi kita tak bagi sebabkan kita tak nak terbentuk dalam jiwa anak-anak kita ni sifat bermewah-mewah lah. Sifat semua benda nak dapat. Sedangkan dia perlu diajar untuk bersusah payah untuk dapatkan sesuatu juga. Kalau semua benda dia nak, kita beli, dia dapat, maka kat situ dia akan terbentuk bahawa aku tak perlu susah payah untuk dapat sesuatu. Jadi kalau ingat, kalau macam Abah dulu, dia akan letak kita dapat achievement sesuatu, dia akan bagi hadiah kan. Jadi dia kat situ kita terbentuk, okay, so aku mesti prove something, prove ataupun dapat satu kejayaan, barulah aku layak untuk dapat satu hadiah. Jadi kalau hari biasa memang kita hanya kita kata apa, lalu macam biasalah, tetapi bila ada kita dapat achievement, baru kita dapat sesuatu tersebut, ataupun kita kata dapat kenikmatan yang lebih lah.
Okay. Kemudian yang ketiga adalah kita kena halang daripada ataupun kita kena memastikan anak kita ni tidak mendengar kepada muzik yang melalaikan. Ya. Jadi ini pun satu benda yang besar juga. Sebab daripada muzik ni dia boleh membawa budaya. Sebab itulah muzik ni dia akan membawa kepada satu budaya gaya hidup. Kalau kita tengok sekarang ni lagilah pemuzik tu kita akan follow pula dia, tengok pula dia makan macam mana kan, dia bergelak dengan kawan dia macam mana, dia buat apa, tidur macam mana kan. Macam mana adik dia punya style tu, dia akan ada satu penggambaran untuk tengok real life pula. So tu jadi kita pun akan follow dia pula. Nak tengoklah real life penyanyi aku ni pula macam mana, budaya. Lama-lama kita akan dengar lagu dia, kita akan tengok gaya hidup dia, lalu kita pun akan tiru apa yang dia buat. Sebab apa? Sebab kita ni adalah dibentuk oleh apa yang kita buatlah setiap hari. Kalau kita memang pagi, petang, siang, malam duduk tengok benda yang muzik, mendengar muzik melalaikan, tengok kita panggil apa, artis-artis, gaya hidup artis kita, artis yang kita suka, maka dia akan membentuk jiwa kita untuk untuk tiru gaya hidup artis tersebut. Sedangkan artis tersebut mungkin seorang yang fasik ataupun seorang yang kafir. Jadi dalam hadis banyaklah disebut bagaimana Allah SWT, Nabi SAW, Nabi kata satu masa nanti akan datang satu kaum yang menghalalkan, kita panggil sutera, menghalalkan arak, menghalalkan alat muzik. Kemudian dalam hadis lain Nabi kata bagi siapa yang mendengar suara nyanyian di dunia, nyanyian dilarang oleh Allah SWT di dunia, di akhirat dia tak akan dapat mendengar kita panggil apa, di dalam syurga nanti dia tak akan dapat mendengar bunyi yang inilah yang disediakan untuk ahli syurga di syurga nanti. Jadi banyaklah maknanya hukum-hukum dibincangkan, dan di bawah ni dibincang tentang hukum televizion, tentang hukum TV. Jadi banyaklah dibincangkan tentang hukum ni. Kebanyakannya mengatakan bahawa ketika ini TV adalah wasilah ataupun penyebab kepada budaya-budaya yang tak elok ni masuk. Jadi ketika itu ramai ulama yang mengharamkan TV ketika itu. Sebab kalau kita tengok pada satu masa dulu, memang pada peringkat awal TV tak ada manfaat pun. Mana tak ada pun rancangan agama pun dalam TV ni. Baru akhir-akhir ni baru ada pengisian agama. Sebelum ni mana ada kan? Masa zaman dulu mak, tak silap long. Forum Ehwal Perdana lah kot yang ada seminggu sekali masa tu. Tu je lah satu-satunya rancangan agama. Kalau sebelum tu rasanya tak ada langsung kot rancangan agama. Jadi ketika itu ulama keluarkan hukum TV adalah haram ketika itu. Okey. Dan kemudian yang keempat juga adalah budaya yang kita tengok yang memang ada dalam media sosial adalah takhannas wa tashabbuh bin nisa. Maknanya orang lelaki ni menyamai perempuan, orang perempuan menyamai lelaki. Dan kita tengok dan budaya-budaya ni adalah budaya yang dilarang oleh Allah SWT juga. Tetapi disebabkan oleh benda tersebut ditonton kepada kita setiap hari, maka kita rasa macam seolah-olah normal benda tu. Tengok sajat ke apa lagi yang apa kita panggil apa dia? Siapa lah yang orang lelaki jadi orang perempuan jadi orang lelaki, Allah SWT melaknat benda tersebut. Allah Ta'ala kata, la'anallahu al-mutasyabbihati minan nisa' birrijal wal mutasyabbihina minar rijal bin nisa'. Allah Ta'ala melaknat. Laknat ni maksud neraka lah maksudnya. Orang lelaki yang menyerupai perempuan, orang perempuan yang menyerupai lelaki. Jadi jangan kita tengok orang perempuan pakai pakaian lelaki, kita gelak, ketawa dan sebagainya, sebab itu adalah Allah murka. Jadi tak ada istilah buat kelakar dengan contohnya orang perempuan buat pakaian lelaki, orang lelaki buat pakaian perempuan, itu bukan satu benda jenaka sebenarnya. Allah SWT melaknat perkara tersebut. Dan yang seterusnya yang terakhir yang kita baca yang last kali ni adalah bagaimana untuk menghalang daripada budaya bebas ni adalah melarang daripada tabarruj, ikhtilat dan juga melihat kepada perkara haram. Dan kalau kita tengok dalam media sosial, memang perkara tersebut perkara biasalah. Orang perempuan bersolek dengan kita panggil apa, dengan solekan, tak kira lah pakai filter ke tak pakai filter kan. Jadi dia bertabarruj di situ.
Tabarruj menunjukkan, menzahirkan kecantikan dia kepada orang yang bukan orang yang ajnabi. Maka dia termasuk dalam tabarruj. Dan juga ikhtilat. Ikhtilat ni lelaki perempuan bercampur dalam tanpa ada hubungan. Bukan suami isteri, bukan adik-beradik, tetapi duduk bercampur gaul dalam berdekat dalam satu kita panggil apa? Satu majlis. Dan juga nazar ilal muharramat, melihat perkara yang haram. Jadi perkara tersebut dihalang oleh Allah SWT dalam ayat Quran. Allah Taala kata qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang beriman hendaklah dia menundukkan pandangan dia, wa yahfazu furujahum, dan menjaga kehormatan dia. Jadi perkara tersebut bukan perkara yang khilaf lagi, tapi perkara yang qat'i, perkara yang Allah SWT sendiri suruh dalam Al-Quran secara jelas, secara direct. Dan Nabi sendiri Allah SWT perintahkan, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada isteri kamu, anak-anak perempuan kamu, perempuan yang di kalangan muslimat, supaya dia melabuhkan pakaian sehingga menutup bahagian dada. Jadi kat situ kita nampak bahawa Islam ni memang jaga dan tidak membenarkan wanita ni expose dia di hadapan khalayak ramai. Sebab itulah perbincangan para ulama dibincang sama ada wanita ni wajib pakai purdah ke tak. Jadi kalau dia tak bincang boleh upload ke tak upload dalam media sosial, dia punya wajib pakai purdah ke tak wajib. Ya. Jadi kalau upload tak upload tu maknanya kita kata kita pun tahulah. Kita panggil apa, dia punya hukum dia. Ya. Jadi kalau kita tengok bagaimana para sahabat di waktu itu, dia pakaian dia semuanya adalah pakaian yang para sahabiah pakaiannya adalah pakaian yang menghalang daripada fitnah lelaki. Maknanya dia tidak boleh dilihat. Sebab itu dalam hadis kata perempuan yang baik ini adalah dia tidak melihat lelaki dan lelaki tidak melihat dia. Maknanya itu adalah ciri wanita yang solehah betul lah. Okey, kemudian so saya yang tu je kot yang perbincangan kita pada malam ini. Sebab yang lain ni dia lebih kepada perbincangan tentang hukum membuka wajah ataupun tidak memakai purdah lah. Sebab apa? Sebab kebanyakan imam mujtahid dia mengatakan bahawa wajah wanita ni aurat, maka wajib menutup dia. Dan membukanya adalah haram berdasarkan daripada ayat Quran tadi dan juga pengamalan para kita panggil sahabiah ataupun wanita-wanita muslimah di zaman Nabi. Jadi sebab itulah kebanyakan mereka mengatakan bahawa purdah ni adalah wajib. Jadi jadi sebab itulah kalau benda tu ada khilaf lah. Ada yang mengatakan yang wajah ni maksudnya yang wajah tak wajib ditutup. Tetapi ada yang macam contoh Imam Fiqh Fuqaha daripada Hanafi, mazhab Hanafi mengatakan bahawa wajah wanita laisa bi'aurah, bukan aurat. Maka buka bahagian muka adalah yajuz, diharuskan sekiranya tidak menimbulkan fitnah. Maknanya ulama yang benarkan buka muka ni sebenarnya dia kata dengan syarat buka tu tak menimbulkan fitnah. Jadi kalau orang tu mana terlampau cantik, setiap kali tengok orang, setiap kali dia berlalu di hadapan lelaki tu memang terpaksa tengok sebab cantik kan. Tu maka dia adalah dia ketika tu soalannya wajib untuk memakai purdah lah. Tapi yang pelik sekarang ni orang yang pakai purdah pun menari-nari. Jadi itu pun satu budaya yang pelik tu. Yang tu yang budaya, maknanya kalau kata Nabi tengok orang pening kot kan. Maknanya orang zaman dulu bincang untuk pakai purdah ke tak tu sebabkan untuk menjaga kehormatan diri. Tapi orang sekarang ni dia pakai purdah tapi dia menari-nari pula. Jadi tu wallahu alam lah, mungkin maksudnya rasa Nabi pening kalau Nabi tengok tu. Jadi Boleh? ya. Kalau jadi orang yang pakai purdah tu dia cantik ke? Maksudnya dia nak jaga kehormatan diri dia lah sepatutnya. Sebab itulah kalau orang pakai purdah dia menari-nari tu kita pelik sebab dia sepatutnya jaga kehormatan diri dia. Dia jaga dia punya akhlak dia. Jadi sebab itulah bila kita pakaian kita macam tu sepatutnya macam orang lelaki lah pakai kopiah tiba-tiba isap rokok contohnya. Pakai kopiah, pakai jubah tiba-tiba
kawan dengan wanita yang bukan ajnabi contohnya. Ya. Wanita yang ajnabi, wanita yang bukan mahram dia. Jadi peliklah. Kenapa pakai kopiah tapi buat maksiat. Ini contohnya kenapa pakai purdah tetapi orang kata apa? Tidak menjaga kehormatan diri dia. Ya. Okey, jadi itulah insya-Allah sedikit kita punya bincangan kita agak panjang lebar juga sebab banyak contoh dah daripada ni. Jadi insya-Allah masa cukup untuk sekadar tu pada malam ni. Kalau ada apa-apa nak penambahan mungkin mak boleh tambah. Wallahu a'lam. Dah banyak dah Long bagi tu. Sebenarnya apa ni, masa tak cukup. Kalau ada masa boleh sambung lagi. Walaupun tekak Long dah kering cakap banyak cakap. Tapi boleh kita bagi sikit masa lagi insya-Allah. Sebab perbincangannya apa ni, dengan berbincang sebenarnya lebih buat kita lagi faham. Kan sebab Long tadi banyak bagi maknanya sudut pandang daripada buku ni. Jadi mungkin kalau kita bincang, kita berada di alam realiti kita lah yang sebenarnya kan, insya-Allah. Bolehlah nak bincang. Cuma satu yang mak perasan Long sebut tadi macam apa ni, nak ikut trend. Maksudnya bila dah masuk dalam bab maknanya kita nak rasa dalam peer group ke ada sense of belonging pada peer group kan. Maknanya kita kalau tidak, kita tak ikut apa yang grup kita buat ataupun seusia kita tu buat, kita rasa kita macam tersingkir daripada grup tu. Jadi nak rasa sense of belonging, kita ikut peer group walaupun benda tu salah. Walaupun benda tu lari daripada budaya yang diajar dalam rumah kita. Maknanya mak kita cakap lain, tapi bila kawan-kawan kita buat, kita rasa kalau kita tak buat nanti orang rasa benda pula kat kita ni. Kita tak ikut dia. Nanti kita rasa kita tak boleh kahwin dengan dia. Dia orang pun pandang serong kat kita kan. Jadi kita terpaksa ikut. Kita rasanya. Jadi kita buat satu benda yang salah walaupun sebenarnya hati kita tahu benda tu salah. Tapi sebab kita nak rasa kita diterima oleh kumpulan tu, kita buat benda yang tak betul. Kan? Jadi maknanya dalam keadaan macam ni pada mak lah. Yang pentingnya ialah ibu bapa tu kena ada hubungan yang baik dengan anak tu. Salah satu cara lah, bukan semua cara. Mungkin banyak cara. Jadi bila ada hubungan baik dengan anak, maksudnya anak tu sentiasa bila-bila masa saja boleh bercerita pada mak, pada ayah. Tak adalah ketikanya sebab sekarang ni kita tengok mak ayah bekerja. Jadi kadang-kadang anak tu datang pada mak nak bertanya, mak awal macam, mak hari ni penat lah, hari ni mak pening kepala, mak banyak kerja sangat hari ni. Jadi anak tu, dia ada nak cakap something, tapi bila mak dia awal-awal lagi cakap gitu, dia dah terbantut, tak jadi nak cakap. Dia simpan. Lepas tu nanti pun dia tengok, dia tahu dah bila mak dia balik muka lain, ni mak aku penat, dia tak dapat cakap lagi. Kan? Jadi bila gitu, banyak benda yang terkumpul yang dia ingin tahu dalam jiwa dia atau nak luahkan pada mak dia atau pada mak dia lah selalunya orang akan bercerita pada mak kan masa kecil-kecil ni. Bila bawah umur 15 tahun ni cerita pada mak. Jadinya dia tak dapat sampai kepada mak dia. Jadi itu lagi bahaya sebab akhirnya dia akan sampaikan atau ceritakan kepada peer group dia. Kepada kawan-kawan dia. Dan bila kawan-kawan dia lebih memberi perhatian daripada apa yang mak dia bagi perhatian, maka akhirnya kawan dia lah yang jadi tukar nasihat dia, tukar bagi pandangan. Dia dah tak ada hubungan sebab makin besar dia makin jauh dari mak. Sebab anak ni kalau kita perhati, masa ketika umur dia 6 tahun, dia step-step rapat dengan mak tu, kalau boleh dia nak bergayut dengan kain mak tu. Masa umur dia 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sampai umur dia dalam 10 tahun je. Dia dah masuk nak remaja, dia dah ada, orang kata dalam badan dia tu dah ada hormon-hormon untuk menjadi seorang remaja, dia tak rapat dengan mak dia. Dia mula nak bercerita hal-hal tu, dia rasa tak selesa. Jadi kalau dia tak ada hubungan yang baik dengan mak dia ketika dia umur 5 tahun dan 7 tahun tu, lagi susah lah nak cakap dengan mak dia. Jadi ni adalah satu perkara yang mak rasa kita kena beri perhatian. Jadi kita jangan mengharap lah, maknanya dalam kita bekerja pun, kalau kita penat macam mana pun, jangan kita gambarkan kepada anak kita yang nak bercakap dengan kita, saya sekarang ni bukan time nak cakap dengan mak sebab mak penat, mak banyak kerja, jangan gitu. Kita kena allocate, kita nampak anak okey nak cakap apa, walaupun penat kita kena sabar. Kan? Wallahualam lah, itu pada pandangan mak. Mungkin tak betul. Benda tu susah tapi memang kena atasi lah mak rasa. Sebab mungkin itu salah satu cara yang mak nampak jaga hubungan dengan anak lah sebelum dia pergi kepada peer group dia. Okey. Senyap tu. Nanti penat ke?
Boleh lagi nak tambah kakak. Tanya kakak semua. Kak T dah berbunyi tadi. Kakak pula. Kilah ke sebelah ni. Ngah. Ngah. Nazri ke, Buraidah ke, Kak Long ke, Ika ke, silakan. Pak Syafiq ke, Faris ke, sebut semua. Mungkin boleh ni kot sikit. Apa? Kalau dengar tak? Dengar. Kalau macam apa, boleh pesan dekat anak tu kot, macam kalau ada apa-apa, jangan kacau. Dia pergi kecil. Kalau apa, boleh pesan ke anak tu kalau ada apa-apa, maksudnya kena sentiasa remind anak tu, kita sentiasa ada dekat dia. Macam tu, kita sentiasa ready tu dengar lah, maksudnya apa dia cerita dia kan, maksudnya. Kadang dia walaupun kadang dia nampak kita penat pun, tapi kalau macam tu dia panggil, Abi tadi Kak Auni kan, lepas tu kita cakap, kalau macam Auni lah kan, dia macam Auni kakak perasan dia masuk cerita kat Nazri, mungkin sebab dia rapat, tak tahulah macam mana kan, tapi cerita kat Nazri. Jadi mungkin sebab Abi selalu pesan macam tu kat dia, kita macam terlepas pandang kan, macam kita layan yang kecil-kecil kan, lepas tu kita terlepas pandang cakap kat dia macam tu. Jadi bila dia apa-apa pun dia, Abi Auni kan, Abi dia kata, okay nanti kejap lagi, ataupun sekarang Abi ada kerja. Jadi dia faham lah, lagi tapi lagi dia sambung balik macam tu. Dia cerita balik, tapi dia tak adalah terus macam orang kata terput off macam tu kan. Contohnya dia kata, Abi kawan-kawan Auni kan, kena ada group yang K-pop tu, macam tu kan. Boleh ke macam tu? Kalau jadi kawan-kawan macam tu. Jadi dia cerita tu kita pun, sebab kita dah cakap kan, kalau apa-apa yang macam pelik dekat kawan-kawan tu yang macam Abi tak ajar, cerita kat Abi macam tu. Jadi kita kena remind dia selalu lah macam tu, supaya dia rasa macam, walaupun kadang-kadang dia macam, dia kadang-kadang dia tengok dia kena marah pun, dia macam macam dia ke belakang, tapi dia cakap balik nanti. Dia macam, Abi cakap juga dengan Abi macam tu. Mungkin lah Kak tengok macam tu lah kan. Maksudnya sebab Nazri kalau dengan Umar ke dengan Auni ke, dia orang macam tu. Kita kadang-kadang tak cakap pun tak apalah. Kita duduk dah banyak kerja kan, macam tu. Tapi kadang-kadang kita pun terasa juga macam, patutnya aku kena remind macam tu kot dekat anak-anak macam tu. Kena keluar dari mulut kita sebagai seorang mak kan. Tapi mak ni emosi dia kadang tak berapa nak stabil. Jadi tapi kita tengok lah, maksudnya kita tengok benda tu kan. Dan dia ada, orang kata ada positif. Kita tengok keluarga kita lah, tak kita tengok keluarga orang kan. Maksudnya dia ada anak tu share. Tak adalah anak tu macam dia cari kawan dia ke. Walaupun kan macam kakak, Auni kawan-kawan dia semua mesej kat akak kan. Kadang dia cakap, Uni awak tengok tak K-pop ni? Tapi kita tak bagi tahu lah kat anak tu kan, macam tu. Sebab masuk telefon kita. Tapi kadang kita, bila dia cerita tu, kita tahu benda tu memang berlaku lah dalam dia punya environment tu. Macam tu. Yalah, maknanya macam kes kakak ni salah seorang kena jadi pendengar kepada anak kan. Tapi sebab selalunya yang paling rapat dengan anak tu mak kan. Kena cakap Ada lah yang dekat anak tu kan, maksudnya kita sentiasa ready dengan dia. Maksudnya ready untuk dia mendengar. Okey, ada lagi? Okey, Pak Cik. Dengar. Tahu kot. Datang sini. Pak Cik nak tanya. Dengar tak suara Pak Riz? Contohlah abang belum dah sebut tadi, sebab bercakap benar tu kan, apa, kadang kita contoh macam
mak dengan anak ke contohnya kan. Anak tanya mak okey ke contoh kan. Mak okey ke contohnya. Biar mak tu dia ibu lah biasa dia tak nak bagi anak bimbang. Dia tak okey, dia tengah sedih. Dia kata okey, bawang ni contohnya. Nangis ke? Bawang ni sebenarnya. Contoh macam tu lah. Banyaklah situasi lain kan. Contoh isteri tanya suami, okey ke kerja hari ni mungkin. Kat tempat kerja tu sebenarnya dia apa hari yang kena marah dengan bos ke, hari yang teruk lah tapi dia kata okey je. Lepas tu macam mana tu? Lepas tu soalan kedua untuk sebab cela budaya maki hamu tu, kadang-kadang ada orang dia guna atas alasan budaya setempat. Contohnya memang orang kawasan ni, memang orang negeri ni kecek macam tu. Mungkin kena jadi agama macam ni tahulah. Contohnya orang Kedah, orang Utara, orang kadang-kadang ataupun ada orang Terengganu, orang Kelantan kan. Kita guna alasan macam tu. Contohnya Natang kau kan, orang Natang kalau kat Terengganu ni biasa je, tapi orang luar dengar tu macam kasar. Itu. Maknanya dia guna alasan budaya setempat ataupun logat tempat negeri tu untuk guna bahasa yang bagi setengah orang luar dengar tu macam kasar lah. Mungkin bagi orang setempat tu biasa. Gitulah. Macam mana tu? Tanya belum lah. Tu soalan. Penyedap ayat. Dengar tak ni? Dengar ke dong? Apa dia dengar? Ya.